Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita mengecapi nikmat Ramadan tahun 1444 Hijri. Dan hari ini kita sudah berada pada hari yang kedua. Malam ni tarawih malam yang ketiga. Kita minta dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan, kesihatan dan kesejahteraan, maka kita dapat menyempurnakan Ramadan ini dengan amal ibadah yang sesempurna mungkin, dan apa yang kita buat akan diterima dan dikira sebagai amal soleh untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan Ramadan di antaranya dengan diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim di dalamnya. Daripada banyak-banyak bulan, 12 bulan, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan Allah pilih bulan Ramadan untuk Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita maklum, Al-Quran dia turun tak ikut sebagaimana kitab-kitab lain. Dia turun dulu daripada Allah kepada Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Peristiwa ini juga berlaku pada satu malam yang dipanggil Lailatul Qadar, yang Nabi pun sebut terkandung pada 10 yang terakhir daripada 10 yang akhir daripada Ramadan. Nabi kata taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 yang akhir daripada Ramadan. Lalu malam ni malam yang sangat mulia. Malam Allah waktu turun Al-Quran pada peringkat Lauh Mahfuz dan pada peringkat langit dunia. Kemudian tersimpan di langit dunia, diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam secara beransur-ansur kepada Nabi selama hampir 23 tahun. Dan peristiwa mula penurunan Al-Quran ini juga berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Walaupun berlaku khilaf tentang tarikh berapa hari bulan dalam bulan Ramadan, kita pun sambut tanggal 17 Ramadan mengenang peristiwa nuzulul Quran. Walau bagaimanapun peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Selain daripada bulan puasa, Ramadan juga merupakan bulan Al-Quran. Bulan kita nak duduk berdamping bersama-sama dengan Al-Quran. Bulan kita nak membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bulan kita nak memeriahkan Al-Quran dalam keluarga kita. Bulan kita nak dekatkan Al-Quran dengan anak-anak kita dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, kalau Ramadan ni kita tak boleh ambil inisiatif ataupun ambil kesedaran diri kita untuk kita dekat dengan Ramadan, bulan-bulan lain tak tahulah lagu mana. Sedangkan bulan Ramadan ni dia ada barakah dia. Dia ada keberkatan dia. Bila kita lebih-lebih lagi duduk dekat dengan Quran. Kita tengok di mana-mana masjid, surau dan sebagainya. Kalau bulan-bulan lain, lepas daripada sembahyang Isya, Tok Siap dia katuk dah pintu, katuk pagar. Kalau kita duk buat lambat sekali lagi, Tok Siap marah kita pasal apa? Duk buat lambat, orang nak balik awal. Itu bulan-bulan lain. Tapi bulan Ramadan kita tengok masjid, surau, rumah-rumah Allah ini hidup kadang-kadang sampai pukul 11, 12, pukul 1 pagi. Meriah. Lepas daripada solat sunat tarawih, masih lagi ada orang duk berimpun baca Quran, tadarus. Kadang-kadang sampai pukul 12, pukul 1 pun ada lagi orang duk tadarus Al-Quran. Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan Quran. Ini di antara apa yang dilakukan oleh Nabi dengan Jibril alaihi salam pada setiap Ramadan. Nabi pernah sebut kepada kita, Nabi kata, Jibril akan datang menyemak Al-Quran dengan aku sekali pada setiap Ramadan.
Jibril mari semak Quran dengan Nabi sekali pada setiap Ramadan sepanjang hayat Nabi, kecuali pada Ramadan terakhir dalam hidup Nabi. Nabi wafat tahun 11, Ramadan tahun yang ke-10 itu Jibril mari 2 kali semak Quran dengan Nabi sekali, kemudian mari pula kali yang kedua semak lagi sekali dengan Nabi. Dan itulah yang disebut sebagai al-urdatul akhirah, pembentangan terakhir Nabi dengan Jibril, semakan terakhir Nabi dengan Jibril sebelum baginda wafat, kira-kira beberapa bulan sebelum daripada tu. Lepas daripada tu tidak ada lagi ayat-ayat an-nasikh, al-mansukh. Maknanya itulah Al-Quran yang mu'tamad, selesai dah. Sebab itu para sahabat bila dia nak kumpul Quran zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Uthman, dia menjadikan pembentangan terakhir itu sebagai rujukan, sebagai tempat sandaran. Apa yang Nabi baca ketika bersama dengan Jibril dalam pembentangan terakhir itulah yang dimuktamadkan sebagai Al-Quran. Tidak ada lagi an-nasikh wal mansukh. Maka tadarus Al-Quran ini juga menjadi sunnah, menjadi amalan Nabi dengan Jibril. Tadarus makna kita baca, kawan kita semak. Kawan kita baca, kita semak. Kalau kita salah waktu kita baca, kawan kita nanti akan tegur kita. Kawan kita salah, kita pula nanti akan tegur dia. Kalau kita seorang-seorang baca, salah pun kita kata betul, hak betul pun kita kata betul. Sebab tak ada siapa pun nak tegur kita. Lainlah kalau orang tu dah mahir cekap, insya-Allah kalau kemungkinan nak berlaku kesilapan tu sikit sangat, kemungkinan untuk berlaku kesilapan tu sikit sangat, tak apalah, dia pederat, dia perhabis seorang-seorang dia. Bagi kita golongan-golongan amatur ni yang baca tak apa nak lancar, kadang-kadang hukum hakamnya sangkut. Bila mari tang hukum-hukum yang pelik-pelik sikit, imalah dan sebagainya, kita tak erti nak sebut. Maka pada ketika itu kita perlu kepada tunjuk ajar daripada seseorang. Jadi dengan membaca secara bertadarus, berkumpulan, maka secara tak langsung kita baca, kita boleh baca dan kita boleh belajar. Cuma bagilah dalam kumpulan tadarus tadi ni ada seorang yang agak mahir lebih daripada kita, hak jadi khalifah tu. Bagi dia ni orang hak erti sikit tentang hukum hakam tajwid. Bila mai tang hamzah wasal contohnya, tak boleh nak bunyi irji'uka, urju'uka, arji'uka, pasal tak ada baris. Kan? Nak baca irji'u, arji'u, urji'u, hak mana satu? Dalam keadaan mushaf resam Uthmani dia tak letak baris. Nak baca fathah ke kasrah ke dhammah ke? Bila sampai tempat-tempat macam ni kita tak erti nak bunyi kalau kita baca seorang-seorang. Menyebabkan kita hantam. Bila kita hantam salah lah. Kan? Kalau nasib baik betul. Dia ada 3 baris kan? Baik. Waktu ni lah kalau kita baca dalam kumpulan, hak tekong kita tadi ni dia reti sikit, kita boleh tanya dia, ni nak baca lagu mana ni, fathah ke kasrah ke dhammah ke ar ke ir ke ul ke? Kalau dia reti dia akan jawab, kalau dia tak reti dia pun kata apa. Kalau hak tekong pun tak reti, dia kata dah tak ada baris kot mana-mana pun tak apa, dia kata 3-3 salah satu boleh kot. Dia jawab lagu tu pasal dia pun tak reti. Sekali dengan dia tak betul, sekali hak baca pun tak betul. Tapi kalau dia erti, dia kata payah apa, tengok huruf yang ketiga baris di mana. Huruf ketiga huruf apa? Jim, alif, hamzah wasal, jim, ain. Ain baris apa? Ain baris dhammah. Kan? Maaf, jim huruf ketiga, ra baris huruf kedua. Alif, hamzah wasal, ra, jim. Jim baris di mana? Jim baris kasrah. Dia kata kalau huruf ketiga kasrah atau dhammah atau fathah, kalau huruf ketiga kasrah atau fathah, mula dengan kasrah. Irji'u, idhab, islau dan sebagainya. Jadi secara tak langsung kita hak tak erti pun jadi erti.
Kalau huruf ketiga baris dhammah, mula dengan dhammah. Udkhulu, usjudu, uqtulu, mula dengan dhammah. Memang dia tak terima baris pasal dia hamzah wasal, dia duduk di awal kalimah, di awal ayat. Jadi Rasam Osmani dia tak letak baris sebab takut kita nak baca sambung dengan ayat yang sebelumnya. Maka pada ketika itu secara tak langsung kita boleh belajar. Itu tak main lagi masalah nakal harakah. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman majriha la ta'manna, nak kena muncung mulut, sakta dan sebagainya. Jadi bagi kita yang masih lagi dalam proses pembelajaran, maka bacaan secara tadarus Al-Quran ini adalah tempat yang terbaik di antaranya untuk kita memantapkan lagi fahaman kita dalam ilmu tajwid. Buka dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi. Imam Nawawi pun ada menyebut bagaimana pandangan para ulama berkaitan amalan tadarus Al-Quran ni. Tak ada masalah. Bahkan bila ditanya kepada Imam Malik, Imam Malik pun menyebut bahawa amalan ini adalah satu amalan yang baik, yang elok. Jadi kita duduk dalam kumpulan, kalau 10 orang, seorang baca satu line, satu juzu ada 10 line, 20 muka surat. Kalau kita 5 orang, baca seorang 2 line. Kalau kita 8 orang, baca seorang satu makra', satu ain tu, satu ketui bunga tu. Kalau kita buka Quran hari ini, satu juzuk dia ada 8 ketui. Dia ada 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Jadi dia ada 8 ketui bunga tu. Kalau 8 orang, seorang ketui bunga tu, sekali pusing habislah satu juzuk. Baik. Dan sepatutnya amalan tadarus ini bukan sahaja berlaku pada bulan Ramadan. Bahkan sepatutnya kita lanjutkan lebih daripada bulan Ramadan, keluar daripada Ramadan. Nak pula kita hak tak duk sibuk apa dah, kerja pun tak ada dah, nak hantar anak cucu sekolah pun tak dah, nak kalut balik beli menyerak sat lagi pun dan. Duduk 2-3 orang kita boleh tadarus sama-sama kita. Jangan nanti bulan Ramadan saja. Kalau tunggu bulan Ramadan baru kita nak mula, Quran kita tak lancak sampai bila-bila. Sebab kita pegang Quran ni setahun sekali je. Sedangkan Quran ni kena baca hari-hari. Jangan tinggal baru kita boleh baca Quran ni dengan lancar. Lidah kita pun fasih menyebut. Tapi kalau setahun sekali payah nak lancar tuan-tuan. Kesian kat kawan-kawan lain dalam kumpulan tadarus tu. Kena hak lancar, mai tang kita tak lancar. Hak sepatut boleh balik pukul 11, lajak sampai pukul 12. Kok-kak, suara koi deras, pi dak pun. Tapi yang kata Quran ni kalau baca tak lancak kok-kak pun Allah beri pahala. Nabi kata al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Quran, dia cekap baca Quran, dia mahir hukum hakam tajwid, dia lancak elok, dia baca Quran, dia rajin baca, ma'as safaratil kiramil bararah. Akhirat Allah letak dia dengan malaikat safaratil kiramil bararah, malaikat hak mulia-mulia. Malaikat-malaikat di kalangan malaikat tu pun ada darjat dia. Dia duduk di kalangan malaikat-malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Siapa dia ni? Orang yang mahir baca Quran, rajin pula baca Quran. Kemudian Nabi kata wallazi yaqra'ul Quran. Adapun orang yang baca Quran wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun. Baca Quran kokak-kokak, sangkut tak lancak. Nak boleh perhabis satu baris tu pun kadang-kadang 3-4 kali ulang. Tapi ulang, baca, tak berhenti, usaha nak bagi lancak. Lahu ajran. Nabi kata dia dapat 2 pahala. Tu orang nak baca Quran tak lancak, tapi kena belajar lah. Usaha nak bagi lancak, ulang, patah balik, ulang, patah balik, ulang, patah balik. Lahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala letih dia baca Quran diulang alik tadi Allah beri pahala. Pahala satu huruf, satu kebajikan Allah ganda 10.
pahala penat lelah dia duk ulang, tetap diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kelebihan bila kita duduk dengan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan kita nak duduk dengan Quran. Lepas subuhnya, lepas zuhurnya, malam sat lagi lepas isyak kita tarawih sembahyang belakang tu imam. Walaupun kita tak baca, kita dengar bacaan tu imam, juga dikira amal ibadat. Yang penting kita letakkan target kita masing-masing dengan Al-Quran. Paling-paling tak ada pun kita khatam sekali, ataupun tak boleh khatam pun, takat mana yang kita mampu. Yang penting walaupun sikit, tetapi amal yang kita buat itu secara konsisten atau secara berterusan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan mendatangkan 1000 kebaikan kepada kita, lebih-lebih lagi hubungan kita dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal soleh yang kita buat ini dan dikira sebagai amal kebajikan untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.